Okey, selamat sejahtera semua anak murid. Saya Cikgu Mariam. Kali ini saya nak share pula cara-cara kita nak mengingat proses oogenesis dengan menggunakan teknik left palm U. Okey, left palm U ni ialah tapak tangan kiri oogenesis. Jadi oogenesis ialah proses menghasilkan ovum Jadi ataupun dalam perkataan lain ialah proses meiosis lah untuk mendapatkan sel ovum untuk persenyawaan. Baik, permulaannya sel-sel yang melapiki dinding dalam ovari itu ataupun kita panggil sel germa primordium atau in English we call germinal epithelial cells, dia akan menjalani mitosis beberapa kali, banyak kali. Nampak cikgu tulis N tu, maknanya banyak kali proses mitosis untuk mendapatkan banyak sel-sel oogonia. Kalau satu oogonium, kalau banyak oogonia. Ini semua berlaku dalam peringkat perkembangan fetus dekat dalam ovari. Jadi sel-sel oogonia ni adalah sel yang diploid. Okay, pada sel oogonia ni, dia akan membesar, bertambah dari segi saiz dan isi padu. Dan untuk mendapatkan daripada oogonia mendapatkan primary oocyte ni ialah prosesnya besar saja, bertambah saiz, tak ada perubahan dari segi bilangan kromosom. Dua-duanya adalah diploid. Okey. Dalam masa sel bila dia dah membesar tu, namanya bertukar menjadi primary oocyte. Dia dilindungi oleh satu lapisan primary follicle yang bertindak sebagai pelindung sel primary oocyte tu dan juga membekalkan semua nutrien yang diperlukan oleh primary oocyte untuk menjadi matang. Ini semua sebelum baby perempuan tu dilahirkan. Apabila baby girl dilahirkan ke dunia, di dalam ovarinya terdapat lebih kurang 2 million sel primary oocyte yang matang, yang ready untuk meneruskan meiosis. Okey, tapi pada peringkat puberty, sebenarnya bila seorang perempuan tu mencapai akil balik ataupun puberty, dia akan meneruskan meiosis yang terhenti di peringkat prophase 1 waktu dilahirkan dulu. Jadi dia akan teruskan dari prophase 1 sehinggalah selesai. Kita dapat meiosis 1, 2 sel yang haploid. Pertama, selnya agak kecil, kita panggil first polar body, yang lama-lama akan menyusut dan hilang. Dan sel yang kedua yang lebih besar dari segi volume dan size, kita panggil secondary oocyte. Sel secondary oocyte ni sama macam primary oocyte in terms of dia ada masih lagi dalam protection follicle kat luar yang kita panggil secondary follicle. Bila jadi secondary oocyte, follicle kat luar pun bertukar menjadi nama secondary follicle. Actually secondary follicle inclusive of secondary oocyte, nama yang diberi kepada keseluruhan struktur tu. Okey, kalau tadi primary follicle, okey, dia termasuk secondary primary oocyte di dalamnya. So yang secondary oocyte ni berada dekat dalam secondary follicle. So ia juga adalah sel yang dia adalah sel yang haploid. So mula daripada tengah ni ke depan ni, secondary oocyte adalah sel yang haploid. Inilah pertamanya, sel yang haploid yang pertama. Jadi secondary oocyte ni dia akan teruskan meiosis 2, tapi dia berhenti dekat metafase 2. Dia terhenti dekat metafase 2. Bila dia nak teruskan, apabila berlakunya menses, di mana pembebasan secondary oocyte yang matang keluar daripada secondary follicle. Secondary follicle ni pecah dan dia keluar, dan proses ni kita panggil ovulation. So bila dia keluar dan berada di dalam saluran tube fallopian, dia akan disenyawakan oleh sperma. Bila sperma berjaya memecahkan dinding secondary oocyte tu, barulah nucleus secondary oocyte tu akan meneruskan division metafase 2 yang berhenti dekat metafase 2. Dia akan teruskan dan dapat 2 sel anak yang haploid. Satu yang kecil kita panggil second polar body, dia akan menyusut dan hilang. Satu lagi memang lebih besar daripada yang pertama, panggil ovum. So pembentukan ovum hanya akan berlaku apabila sel secondary oocyte ni berjaya dipecahkan dinding luarnya oleh sperm. Kalau tak ada sperm, maknanya seorang perempuan tu
pernah menghasilkan ovum, kerana dia hanya akan terhenti sampai metafasa 2 sahaja. So ini adalah apa yang berlaku seterusnya ialah peringkat fertilization lah, persenyawaan di antara sperm dengan ovum. So ini adalah peringkat-peringkat dalam oogenesis bagi seorang perempuan. Terima kasih.